Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawsi walal aqnam aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hazihi jahannamu allati yukazzibuna bihal mujrimun yatuhuna bainahum wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bana Adam, isbir wa tawadda arfa washkurni azid wastaghfirni aghfir lak wa idza da'awtani astajibu lak wa tub ilai atub alaik was'alni u'tid wa tasaddaka ubarik laka fi rizq wasilah himaka azid fil ajalik watlub minni al-afiyah bitul sahah wassalamah wal wahdah wal ikhlasa fi bitaubil sihah wassalamah fil wahdah wal ikhlasi fil raghbah wal wara'i ila Allah fi taubah wal ghana'il qana'ah. Ya bana Adam, kaifa tatma'u fil ibadati ma'a syar wa kaifa tatma'u fi hubbillah ma'a hubbil mal wa kaifa tatma'u fil jala'il qalbi ma'a kathiratin naum wa kaifa tatma'ul khawfi ma'a khawfil faqr wa kaifa tatma'u fil wara'i ma'a hirsi 'ala dunya wa kaifa tatma'u fi mardatillah bi ghairi hubbil masakin wa kaifa tatma'u fil ridha' ma'al bukhl wa kaifa tatma'u fil jannah ma'a hubbid dunya wa ma'al madh wa kaifa tatma'u fil sa'adati ma'a qillatil ilm. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman bermula daripada ayat 38 yang bermaksud, maka nikmat Tuhan kamu yang mana satu kamu dustakan. Maka pada hari itu manusia dan jin maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satukah kamu dustakan. Dan orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu diseret ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu dustakan. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berulang-alik diseksa di sana di antara air-air yang mendidih. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu dustakan. Dan bagi sesiapa yang takut akan waktu menghadap Tuhannya, maka ada dua syurga. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-19 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sabar dan tawaduklah. Nescaya aku akan mengangkat
darjat-darjatmu, dan bersyukurlah, nescaya akan aku tambah lagi untukmu. Dan minta ampunlah kepadaku, nescaya aku akan mengampuni dosa-dosa engkau. Dan jika engkau berdoa kepadaku, nescaya akan aku memperkenankannya. Dan bertaubatlah, nescaya akan aku menerima taubatmu. Dan memintalah kepadaku, nescaya akan aku tunaikan permintaan-permintaanmu. Dan bersedekahlah, nescaya akan aku berkati hartamu dan rezekimu. Dan hubungkanlah hubungan tali silaturahim, nescaya akan aku tambah umurmu. Dan mintalah kepadaku kesihatan yang berpanjangan, keselamatan dalam bersendirian, keikhlasan dalam keinginan, dan warak kepada Allah, dan taubah dan kaya dalam qanaah. Wahai manusia, bagaimana engkau ingin beribadat sedangkan engkau sentiasa kenyang? Bagaimana engkau akan mencintai Allah sedangkan engkau sangat mencintai akan harta? Dan bagaimana engkau akan mendapat hati yang terang sedangkan engkau terlalu banyak tidurnya? Dan bagaimanakah engkau akan takut kepada Allah sedangkan yang engkau takut ialah kefakiran? Dan bagaimanakah engkau ingin warak tetapi engkau tamak akan keduniaan? Dan bagaimanakah engkau akan suka keredaan Allah sedangkan engkau tidak mencintai orang-orang miskin? Dan bagaimanakah engkau akan berlapang dada sedangkan engkau sangatlah kedekut? Dan bagaimanakah engkau mengharapkan syurga padahal engkau sangat cinta kepada dunia dan puji-pujian manusia? Maka bagaimanakah engkau akan memperoleh kebahagiaan akhirat sedangkan engkau sangat sedikit ilmu pengetahuannya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ke-17 Ramadan ini. Kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita terus hitung dan menghitung hari-hari Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita. Malang perjalanan hidup kita ini, tuan-tuan, sehala dan searah tuju. Apa yang telah berlalu daripada kita ini, kita tak dapat nak meraih kembali. Maka sebab itu, yang mendatang kita kena mengisi masa-masa Ramadan kita ini, penghujung Ramadan ini dengan perkara-perkara yang lebih baik dan lebih baik, mudah-mudahan. Sebegitulah cepat usia kita. Seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari, kita jangan seperti anak-anak kita. Anak-anak kita melihat matahari terbit dan terbenam hanyalah sekadar memberitahu hari dah siang, hari dah malam, hari dah siang dan hari dah malam. Tapi bagi kita orang dewasa, terbitnya matahari menandakan satu hari baru bagi kita, dan terbenamnya matahari bermakna habis sehari demi sehari usia kita. Untuk itu alhamdulillah kita masih lagi beristiqamah dalam melakukan amal baik. Jangan lupa kita berniat beriktikaf. Mudah-mudahan daripada pagi tadi kita duduk dalam masjid ini, melangkah kaki ke masjid ini, Allah kurniakan kepada kita ganjaran-ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadat solat secara berjamaah. Kita dapat beriktikaf dalam masjid, kita dapat bersahur, kita dapat melangkah kaki kita ke masjid, kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, semua itu perkara-perkara yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari lepas, 2 hari lepas, saya berada di Batu Pahat, jadi tidur di masjid.
Sahabat-sahabat bertanya, tidur di masjid, Ustaz, nak sahur apa? Saya kata dalam kereta ada korma dengan air mineral. Ada air mineral sebotol, korma. Cukuplah untuk buat sahur. Tapi kawan-kawan baik ni, tak apa Ustaz. Dia pun sediakan bubur lambuk. Diisi dalam plastik, diikat kuat. Disediakan satu mangkuk air panas tu. Dimasukkan bubur lambuk tu dalam mangkuk air panas tadi. Mudah-mudahan besok pagi dapat makan Ustaz. Boleh makan buat sahur. Okeylah, saya kata terima kasih lah. Tiba-tiba pagi tu buka, bubur tu nak makan cedok sesuduk, basi. Basi bubur tu. Bila basi takkan nak makan kan. Maka kita letak ke tepi tadi. Jadi bila saya cedok semangkuk tu, susu tu basi tu, saya duduk terfikir. Macam ni lah amal kita Yang kita semayang, kita puasa ni, kita baca Quran ni. Kalau makanan tadi dia basi, tak dapat manfaat, maka sebegitu juga amal kita ni, kalau dia basi, dia rosak, maka akhirat kita ni tak ada. Jadi saya buat rumusan hidup kita ni, dalam kita melakukan amal ni tuan-tuan, seibarat mana kita memasuki peperiksaan. Bila kita masuk peperiksaan, biasanya kita akan jawab dengan jawapan yang sebaik-baik mungkin. Kita akan buat dengan sebaik-baik mungkin. Hari itu saya mohon sedikit peruntukanlah dari mohon saja-saja mohon, tak pernah mohonlah pejabat haiwan. Pasal kita ada bela kambing. Kambing tu banyak, dekat 30 ekor agaknya, geban nak runtuh. Jadi mohonlah untuk buat geban kambing. Dia kata isi borang. Saya pun isi borang. Cermat-cermat isi borang tu. Surat sokongan, ambil gambar, ambil sini, semua siap. Borang tu tinipis saja. Tapi surat sokongan tu tebal. Gambar-gambar semua tebal. Harap-harapnya dengan sebaik-baik aku isi ni dapat. Bekerja lagi ke pejabat haiwan. Pejabat haiwan pun tengok, ulur orang sana, ulur orang sana, cek, siap. Bila siap, lepas tu dia kata apa encik? Borang encik ni salah. Salah borang rupanya. Isi borang, mohon nak pergi haji, tapi isi borang nikah baru. Mana dapat? Jadi dia kata cuba isi borang baru. Dia pun bagi borang baru. Dia bagi borang baru, kita pun isi sebaik-baik mungkin. Satu, minta surat sokongan daripada ketua kampung, daripada ni, siap semua tebal. Isi dalam envelope, hantarlah. Kejar lagi hantar. Bila hantar, sampai sekarang jawapan dia, dapat ke tak dapat, senyap saja. Jadi, padahal kita dah buat sebaik mungkin tu. Gambar semua dah siap semua. Tanah kita dah tunjuk sepadan kita buat ni, kat mana tanah kita ni, luas tanah kita ni, macam mana kawasan dia. Jawapan dapat pun tak dapat, tak ada. Jawapan tak dapat pun tak ada. Orang kata menunggu apa, lampu gugur. Lampu gugurnya tak gugur sebab dah disegeru. Jadi sebegitulah tuan-tuan. Rupa-rupanya kita dalam beramal ni macam kita masuk peksa. Kita akan buat sebaik mungkin. Siap aja jawab, kita hantar. Entahkan kita lulus atau tak lulus, kita tak tahu. Faham maksud saya? Bila kita berpuasa, maka kita akan berpuasa sebaik mungkin yang kita mampu. Tapi kita tak tahu sebab yang menanda ni orang lain. Lulus tak lulus amalan puasa kita ni. Jadi tak boleh nak bangga. Bila kita sembahyang, cubalah sembahyang dengan sebaik mungkin. Kerana kita dah buat sebaik mungkin, lepas tu kita serahlah kepada Allah. Jawapan dia Allah terima ke tak terima, entahlah tuan-tuan. Begitu juga baca Quran kita, duduk majlis ilmu kita, dan segala amal ni macam mana hebat pun kita buat, macam kita masuk peksa. Kita tak tahu lulus ke tak lulus.
Allah terima ke tak terima. Jadi jangan rasa bangga dengan amal-amal kita ni tuan-tuan. Kalau dulu ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa amal orang yang kafir ni walaupun dia bina masjid, dia bagi kapet, dia buat surau dan sebagainya, tapi amal orang kafir ni tak dapat pahala, kosong. Lalu saya kata, kerana orang kafir ni dia tak ada bekas. Kalau kita nak tadah air kan ada bekas, ada bekas. Jadi orang kafir ni dia tak ada bekas. Mana nak letak air tu dekat mana? Jadi bekas tu apa dia? Ustaz, bekas tu apa? Bekas itu adalah akidah. Akidah ni bekas. Sebab tu bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diletak dulu orang beriman. Wajib atas kamu ni berpuasa. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum, wahai orang beriman, jangan hartamu dan anak-anakmu melekakan kamu melalaikan dari kepada ingat Allah. Bila tentang sembahyang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang yang beriman, bila diseru pada hari Jumaat untuk menaikkan solat Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera pada menaikkan dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa dia tak kata apa? Sebab ini jual beli ni untung dia besar. Tapi ada iman tu, bila iman ada, untung besar dunia ni sedikit saja, untung besar akhirat tu lagi banyak. Itu akhirat tu tadi. Jadi iman ni merupakan bekas. Bila kita tersenyum dengan orang, jumpa orang kita senyum, dapat pahala masuk dalam tadi. Kita melangkah kaki ke masjid, masuk dalam bekas tadi. Kita berpuasa, bersembahyang, ilmu masuk dalam pahala tu masuk. Sebegitu juga kita duduk dalam majlis ilmu, maka penuh. Jaga je bekas ni, jangan bocor. Sebab kalau dia bocor juga, dah kita betul-betul jaga, dia bocor juga. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura. Kami jadikan amal yang kamu pandang baik, kata Allah, lalu terbuang sebegitu sahaja. Saya ingat dulu masa saya belajar sekolah agama tahun 1981 ke gitu. Dalam sekeping kitab, Imam Al-Ghazali kata, barang siapa yang nakkan kebahagiaan hidayatul bidayah, kata Imam Al-Ghazali, kena ada pada dia 5 benda, kata Imam Ghazali. Nombor 1, kata Imam Ghazali, kena ada padanya ilmu. Dia letak nombor 1 tu ilmu. Dan Nabi kata, man arada dunia, siapa nakkan dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan ibarat, kalau ibarat kereta minyak lah. Minyak banyak maka jauh dia berjalan, minyak sedikit maka dekat dia berjalan. Ilmu banyak maka banyak kita beramal. Hari tu di Batu Pahat ada juga orang tanya, ada juga ustaz yang begini. Saya kata ilmu ni kena amal, bukan sekadar kita longgok. Ibarat tuan-tuan beli baja, sawit sekarang RM1,230 satu tan. Maka kita beli baja 15 tan. Tapi kita letak baja tu bawah rumah. Kita tak tabur baja tu, letak bawah rumah. Kita berangan-angan supaya pokok ni gemuk. Mana mungkin pokok ni gemuk? Baja tu kena tabur dekat pokok, barulah pokok tu jadi gemuk. Maka sebegitulah amal ilmu yang kita miliki ni tuan-tuan, kena beramal baru dia akan jadi. Kalau sekadar kumpul dia tak jadi. Yang kedua, Imam Ghazali kata, siapa nak bahagia dunia akhirat, dia kena ada ilmu, kena amal pula. Orang yang ada ilmu tak amal, kata Imam Ghazali, ibarat pokok tapi tak ada buah. Daun aja banyak tapi buahnya, hasilnya tak ada. Yang ketiga, Imam Ghazali kata, bila ada amal, dia kena ada ikhlas. Ikhlas. Kalau amal tak ada ikhlas, kata dia rugi. Penat aja.
Buah-buah masak tapi busuk, tak boleh makan juga, kita buang. Dah ada ikhlas, kata Imam Al-Ghazali, kena ada rasa takut. Dalam kita sembahyang ni tuan-tuan, ada rasa takut. Allah terima tak sembahyang aku ni? Allah Ta'ala terima tak puasa aku ni? Allah terima tak sedekah aku ni? Ni ibadat-ibadat yang aku buat ni, rasa takut. Rasa takut. Bila kita rasa takut orang tak terima, kita akan buat sebaik mungkin kan. Kalau zaman kita meminang dulu Haji Jeb, kan macam-macam cara kita buat kan, supaya orang terima pinangan kita. Bila kata terima, kita punya melompat, punya sukanya kita melompat. Itu sebab orang terima. Jadi kita akan buat sebaik-baik mungkin agaknya pada ketika itu. Maka begitu sembahyang kita, puasa kita ni, kita akan buat sebaik-baik mungkin, semampu sebaik mana mungkin puasa kita ni. Kalau menahan tu, menahan segala-galanya dari benda maksiat, sekecil-kecil sampailah sebesar-besar perkara. Dan akhir sekali dia kata kena ada berharap-harap. Takut, rasa takut, dan kita dengan rasa berharap. Bukan doa tu, kalau doa tu main lebih kurang je begitu, bukan berharap. Ya Allah, terimalah sembahyang aku, ibadat aku ni, puasa aku ni, amal-amal yang aku buat ni, ya Allah, terimalah ya Allah, tolonglah terima. Kalau Allah Ta'ala tak nak terima, bagaimana agak-agaknya dalam ayat yang saya baca kepada tuan-tuan tempoh hari. Ada takut dan berharap. Orang yang amal tapi tak ada takut dan tak ada berharap, orang ini terpedaya. Orang ini tertipu dengan diri dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. 5 perkara kata Imam Ghazali, siapa nakkan kebahagiaan hidup di dunia, hidup di akhirat, dia kena ada 5 benda. Yang pertama, kena ada ilmu. Yang kedua, kena ada amal. Yang ketiga, kena ada ikhlas. Yang keempat, kena ada takut. Dan yang kelima, ada berharap. Ada ilmu, ada hidup tidak ada ilmu, ibarat orang yang buta. Ilmu tanpa amal, ibarat pokok yang tidak berbuah. Amal tak ada ikhlas, maka rugi. Ikhlas tak ada takut dan berharap, terpedaya, tertipu oleh bisikan syaitan. Ini antara intipati kita ambil dalam amal, dalam suasana kita berada pada 17 Ramadan hari ini tuan-tuan. InsyaAllah kita masuk kepada hadis ini. Lepas tu kita masuklah mula kepada kitab kita yang ketiga daripada kitab Akidah Mukaddimah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pesan Nabi pada hadis ini? Saya mungkin pernah baca, tapi lagi baca hadis ini lagi nampak ilmu dia kat sana tuan. Nombor 1 kata Nabi, sabar dan tawaduklah, nescaya akan aku angkat darjatmu. Siapa yang nak darjat dia diangkat, dipandang mulia oleh Allah, maka dia kena ada sifat sabar. Dalam melakukan taat dia kena sabar, dalam meninggalkan maksiat pun dia kena sabar. Sikit aja lagi, sikit aja lagi Cikgu Rabi. Kalau umur sekarang ni dah 62, lagi setahun aja lagi buat taat, setahun aja lagi, setahun aja lagi tinggalkan maksiat, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan yang panjang besok pada hari akhirat. Sikit aja. Kalau dah 62 tu bermakna dah panjang lagi ke umur. Rasa-rasa dah pendek dah tu. Jadi sikit aja. Ada orang umur dah 60 ni tak nak semayang lagi tuan-tuan. Dah penat semayang ustaz. Kacau. 2. Kan? Aku akan angkat darjatmu. Yang kedua, bersyukurlah, nescaya akan aku tambah lagi untukmu. Bila Allah kurniakan kepada kita usia tua ni tuan-tuan, sihat. Sebab tu kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi surau, sihat. Saya beranggapan orang pergi masjid, pergi surau ni orang sihat. Maka kalau kita nak Allah tambah sihat kita ni lagi, rajin lagi lah pergi masjid, rajinlah lagi pergi surau. InsyaAllah kita bersyukur, maka Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua,
Yang ketiga, mintalah ampun kepadaku, nescaya aku ampunkan dosa kau. Duduk seorang ke, bersendirian ke, dalam keadaan apa pun, beristighfar. Minta ampun kepada Allah, minta ampun, duduk beristighfar. Walaupun dosa kita penuh antara ruangan langit dan bumi, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Malah Allah suka sangat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam satu yang lain dia kata sukanya orang Allah kepada orang yang bertaubat ni, dalam kitab Matan Arba'in kata seibarat orang yang kehilangan unta yang penuh syarat barang dagangan. Penuh barang syarat barang dagangan ni. Berapa banyak jumlah dia. Tiba-tiba hilang. Dia cari berpusing-pusing keliling tak jumpa-jumpa. Akhirnya dia jadi putus asa, duduk termenung bawah pokok. Mana pergi unta aku ni? Mana pergi harta-harta dalam unta aku ni? Apa kisah dia tadi? Tiba-tiba unta tu balik dengan barang dagangan. Dia punya sukanya, tuan-tuan, lalu disebut, ya Allah, sesungguhnya aku ini Tuhanmu dan engkau itu adalah hamba-Ku. Pasal suka sangat. Tuan-tuan pernah tak kehilangan barang? Saya pernah kehilangan lembu yang bunting, tuan-tuan. Lembu bunting hilang. Kalau lembu tak bunting hilang, tak apa lagi. Lembu bunting hilang. Duduk cari keliling dekat rumah, dekat Baik Karang tu. Pusing cari, berkelit-kelit masuk kebun sawit, keluar kebun sawit, tak jumpa. Berhari-hari tak jumpa. Semua kata lembu ni dah selamat, orang curi. Jadi duduk termenung. Duduk dekat geban tu, tiba-tiba lembu tu balik bawa anak. Punya sukanya tu kan. La ilaha illallah, rasa gembiranya. Ataupun orang yang berkahwin dah 30 tahun kahwin, tak dapat anak. Pagi petang siang malam kerja, tapi tak dapat juga anak. Last tiba-tiba tengah dia duduk, bini dia beranak. Beranak. Ada satu orang, satu cikgu, tuan-tuan, duduk dekat Jalan Bakaria sana. Tu ada kena-mengena sikit dengan arwah abang saya. Dia berkahwin tu tak ada anak. Dia bela, dah lama-lama tak ada anak. Dia bela seorang anak angkat. Dia pergi Mekah. Tiba-tiba perut rasa sakit. Kan? Rupanya dalam tu bergerak-gerak tu ada anak. Dia pun tak tahu dia mengandung. Dah beranak, dah 7 bulan, 8 bulan. Saat itu punya sukanya dia cakap dengan bini dia, sesungguhnya engkau adalah laki aku dan aku ni bini kau. Pasal suka sangat. Maka Allah lebih suka daripada itu. Tuan-tuan bayangkan. Jadi mau tak mau kita kena bertaubat, tuan. Tuan-tuan tak pernah rasa mungkin barang hilang, tapi kalau tuan-tuan rasa barang hilang, penat cari, bila datang balik punya gembira. Allah lebih suka daripada itu kepada orang yang bertaubat. Maka bulan Ramadan ni banyaklah bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, tuan, minta ampun kepada. Yang keempat, jika engkau berdoa kepadaku, maka aku perkenankan. Jika engkau minta, mintalah, aku perkenankan. Kita yakin begitu. Kalau tak sekarang, satu hari nanti Allah perkenankan juga. Tapi seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan lah pada minggu lepas, dalam kitab yang ada pada saya ni, satu kitab hadis yang menceritakan, kitab hadis penawar hati ni, 40 hadis penawar hati ni, mengisahkan tentang seorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan dia berjalan jauh, muka dia kusut masai, berdebu, baju dia comot, sangat-sangat comot. Lalu dia angkat tangan dia kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, dalam keadaan sungguh-sungguh. Tapi Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. Maka sahabat bertanya, kenapa Allah tak perkenankan ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaimana nak diperkenankan? Kerana makanan yang dimakan itu haram, minuman yang diminum itu haram. Kesan daripada makanan haram itu,
akan membawa kepada doa kita ni tak dimakbulkan oleh Allah. Jaga-jaga. Sekarang ni kita makan membujur lalu melintang patah 3 kali. Jadi makan tu jaga. Walaupun Allah kata ud'uni astajib lakum, minta aku perkenankan, tapi bagi kita orang Islam ni kena jaga makanan yang kita makan. Bila doa kita ni Allah tak berkenan, kita tengok balik makanan yang kita makan. Kita semak balik makanan yang kita makan hari ni, tuan-tuan. Dan seterusnya dia kata, mintalah kepadaku nescaya aku tunaikan permintaanmu. Minta. Dengan Allah ni mintalah. Jangan minta yang tak munasabah, dahlah. Mintalah yang munasabah. Mintalah benda-benda yang munasabah. Jangan tuan-tuan minta nak umur 1000 tahun pula. Mintalah biar benda-benda yang munasabah. Munasabah kita minta. Macam cerita hang tuah. Kan ke diminta benda yang tidak munasabah, hati nyamuk sedulang. Boleh tuan-tuan cari hati nyamuk sedulang? Boleh? Lagi apa? Apa lagi? Jantung apa lagi? Nasib baik dia tak minta jantung semut. Lagi pening. Jadi mintalah yang munasabah. InsyaAllah, kata Allah, aku perkenankan. Yang keenam, betul? Yang keenam, bersedekahlah. Nescaya akan aku berkati hartamu. Nabi suruh kita ni bersedekah. Bila sedekah, harta kita ni berkat. Berkat ni tuan-tuan maknanya cukup. Sikit ada cukup. Ada orang harta banyak, tuan-tuan tengok orang yang makan rasuah ni, kadang-kadang bilion-bilion ni, juta-juta ni makan rasuah. Adakah ia kerja nuri getah? Kerja nuri getah ke? Yang makan rasuah berbilion-bilion ni, berjuta-juta ni, orang nuri getah ke orang potong sawit? Saya tanya tuan-tuan. Biasanya orang besar-besar yang jawatan di YB, menteri-menteri biasanya yang mencekik rasuah ni. Sebab apa? Tuan-tuan, harta banyak tapi tak berkat, tak cukup. Dia harta ni yang penting tuan-tuan, dia cukup. Bukan dia banyak, dia cukup. Dia cukup tu alhamdulillah. Macam kita makan, dia berkat tuan-tuan. Berkat tu jadi tenaga, jadi darah kita semua sekali tu tadi. Maka bersedekahlah yang kelima, yang keenam. Aku berkati harta dan rezekimu. Yang ketujuh, Nabi kata hubungkanlah tali hubungan, tali silaturahim. Jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Nescaya akan aku tambah umurmu. Ini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan betul umur dia bertambah. Ada yang mengatakan kebaikan dia orang ingat lama. Walaupun dia dah mati 100 tahun, orang masih lagi ingat kebaikan dia tu, orang masih lagi ingat. Ada yang ambil pandang itu. Dah mati lama, dia masih lagi ingat kebaikan. Yang ke-8, mintalah kepadaku kesihatan yang berpanjangan. Minta kepada Allah sihat yang panjang. Tak ada sakit. Sihat aja panjang supaya kita beribadat. Keselamatan dalam bersendirian. Duduk sendiri selamat. Kan? Dalam keadaan kita selamat. Keikhlasan dalam keinginan. Ikhlas. Apa yang kita buat tu ikhlas. Dan warak kepada Allah. Dan taubah. Dan kaya dalam qanaah. Kaya dalam keadaan berkecukupan. Bukan kaya yang tak pernah cukup. Kalau kaya tak pernah cukup ini, dia penyakit. Wahai manusia, seterusnya persoalan ini, cuba tuan-tuan renung satu persatu. Bagaimana kau nak beribadat sedangkan kau kenyang? Bila kita nak sembahyang tarawih tu, buka aja makan dekat 3 pinggan. Maka nak bangun tu beratnya. Nak bangun tu pasal dah kenyang sangat, macam ular sawa lah kan. Melengkor je tuan. Nak ibadat pun jadi malas. Bagaimanakah engkau akan cinta Allah sedangkan engkau dah cinta harta? Macam mana kita nak semayang nak sedap tuan-tuan? Nak semayang ni sedap aja semayang. Sedapnya kita bercakap dengan Tuhan kita. Sedangkan kita sangat cinta kepada harta. Ibarat mudahnya tuan-tuan, kita dah lama pakai kereta kancil. Dah bawa 15 tahun kita kancil. Tak tukar-tukar.
Tiba-tiba orang bagi kereta Mercedes. Kita kata kancil sedap. Sebab kita tak bertukar. Jadi kita dah sedangkan cinta kepada harta, dah sayang dalam harta, dalam diri kita cinta pada harta, macam mana kita nak cinta kepada Allah beribadat? Dan bagaimana engkau nak dapat hati yang terang? Hati terang ni tuan-tuan, makna hati yang ada orang dia ngajar satu hari ni, dia boleh faham. Ada yang duduk berbulan-bulan, bertahun-tahun tak faham-faham. Hati gelap tuan-tuan. Dan ada yang belajar ni balik, khutbah jemaah tu balik tanya aja baru sampai rumah. Apa cerita khutbah tadi? Tajuk apa? Bukan isi, tajuk pun tak ingat. Ni berangan apa agak-agak tuan-tuan? Berangan apa agak-agak? Takut kita kuliah ni tuan-tuan, lama tak ada makan dekat belakang. Habis aja kuliah ada makan. Lagi tak ingat. Ustaz cerita apa tadi? Dia punya cek tu lama. Tak pastilah kata dia. Jadi hati yang terang ni dia penting. Sebagai kalau lampu tadi, dia suluh tadi dia terang. Kita nampak baik dengan jahat ni, kita dapat jelas ini baik, ini jahat. Bagaimana kau dapat hati yang terang sedangkan kau banyak tidur? Dalam kuliah pun tidur. Itu okey lagi. Ada orang dalam semayang tidur tuan. Punya khusyuknya sembahyang dia. Dalam sembahyang tu boleh tidur. Itu yang ada setengah-tengah tempat. Mayang tu kena cepat. Nak ngelak daripada ngantuk. Tak tahu lah orang kita kan. Jadi hati yang terang ni, nak dapat hati yang terang, jangan banyak tidur sangat. Makan kena jaga. Tidur pun jangan banyak. Cukup-cukup dah tuan. Dan bagaimanakah engkau takut kepada Allah? Kerana engkau takut kepada kefakiran. Bagaimana kita nak takut Allah? Banyak kita ni takut miskin. Kan? Rezeki ni Allah bagi. Dan bagaimanakah engkau ingin warak tetapi engkau tamak akan keduniaan? Dan bagaimanakah engkau suka keredaan Allah sedangkan kamu tidak cinta kepada orang miskin? Kita nak keredaan Allah, kita kena sayang kepada orang miskin. Dan bagaimanakah engkau berlapang dada? Alhamdulillah, sumbangan tuan-tuan bagi ni insya-Allah kita akan gunakan untuk program agihan fakir miskin, bagian fakir miskin dan anak yatim insya-Allah di sekolah ni. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan dia jadi amal baik yang Allah Taala terima dari tuan-tuan. Dan bagaimanakah engkau berlapang dada sedangkan kau banyak sangat kedekut? Dan bagaimana engkau mengharapkan syurga padahal engkau sangat cinta kepada dunia dan pujian manusia? Bagaimana kita nak syurga tuan-tuan? Sebab kita tengok dunia ni dah cantik dah. Dah perfect dah dunia ni. Dah hebat dah. Jadi kita tak mengharap syurga lagi. Kan? Pasal kita dah bawa kereta kita sedap, kita kata orang lain dah tak sedap. Macam ginilah tuan-tuan. Bila kita tengok bini kita cantik, kita tengok orang lain tak berapa cantik. Yang mudahnya. Yang susahnya hari ni kita tengok bini kita dah tak berapa cantik. Dulu masa kita nikah dengan dia, berapa tadi? 19 19, 15, 20 agaknya. Sekarang 60, 120. Bila kita tengok bini kita dah tak cantik, kita tengok orang lain cantik. Itu yang jadi masalah tu. Bukan tuan-tuan, aku pun lebih kurang macam tu. Tapi itulah manusia nama dia. Dan hati dia berubah. Dan akhir sekali kata Nabi, bagaimana engkau nak mendapat kebahagiaan akhirat sedangkan engkau sedikit ilmu pengetahuannya? Ni yang orang tanya saya dekat Batu Pahat hari tu. Tempat kita lepas maghrib, lepas tarawih tak ada kuliah. Ada orang bimbang COVID melanda. Tak ada tu kuliah, tak ada tazkirah. Ada beberapa usaha yang buat lepas asar. Masjid tuan-tuan ni saya rasa masuk senarai buat kuliah lepas asar. Masjid Jami' Pek Jawa ada, Masjid Jami' Bandar ada, Masjid Jami' Al-Hikmah ada, Masjid Jami' Bakri sana ada. Jadi tiap-tiap waktu asar ni, siapa yang nak duduk dengar kuliah, nak cari pahala nuntut ilmu, pergi. Sesengah tempat tak ada. Dan banyak tempat tak ada. Takut COVID melanda. Jabat bangsa-bangsa bersatu marah. Yang peliknya kadang-kadang
Orang buka bazar Ramadan pukul 11, orang tak risau. Sekarang ni, kalau tuan-tuan renung, bazar Ramadan punya jamaah dengan masjid punya jamaah, mana lebih ramai? Kalau masjid punya jamaah lebih ramai, alhamdulillah. Saya penuh yakin bazar Ramadan punya jamaah lebih ramai daripada solat tarawih punya jamaah. Wallahu a'lam. Jadi kita mula kitab yang ada pada kita ni. Di belakang kitab ini ada mukadimah kitab ni. Apa kata dia? Ciri akidah muslimin. Apabila segala-galanya berpunca daripada iman, yang disebut juga sebagai akidah, bahkan menjadi asas, fahamlah kita betapa perlu iman dan akidah itu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Okey, nampak tak pada? Saya rangkumkan kata-kata itu apabila segala berpunca dari iman. Itu yang saya kata tadi, iman tu ibarat bekas. Ibarat bekas. Bila bekas tuan-tuan ni baik, ada bekas, tuan-tuan senyum dengan orang, dapat pahala. Tuan-tuan langkah pergi ke masjid, dapat pahala. Buang air besar, buang air kecil, insya-Allah dapat pahala. Maka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka siri saya kemukakan buku bersiri ini berjudul Akidah Muslimin untuk renungan bersama. Buku ini membicarakan tentang akidah, rukun iman dan perkara yang berkaitan dengannya. Ianya bermula dengan batas iman nombor 1 dan kufur, untuk dipahami secara ringkas tentang takrif dan huraian sebagai ilmu dan amaran, agar tidak melampaui batas iman dan kufur. Saya diberi tajuk ni insya-Allah dalam satu program pada hari Jumaat ni. Tajuk dia ialah tuntutan 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ada tuntutan dia. Bukan sekadar ucap tu, tapi tuntutan dia untuk dibahaskan di satu pusat pengajian. Semoga kita tidak termasuk dari kalangan orang yang menyesal pada hari kemudian. Amal dan sumbangan yang dibina di atas iman sahaja akan menjadi pembela sebenar di hadapan Qadir Rabbil Jalil tadi. Besok iman yang berasal itulah yang akan menjadi pembela kita. Bukan banyaknya semata-mata, tapi iman itu tak betul. Kalau iman itu betul, insya-Allah dia menjadi pembela bagi kita insya-Allah pada hari akhirat. Maka ciri yang ketiga kita mengaji pada kitab ini ialah beriman kepada para malaikat. Maka di antara rukun iman itu, kata dia, ialah kita beriman kepada malaikat. Maka wajib di atas tiap mukallaf beriman kepadanya. Allah jadikan makhluk yang dinamakan malaikat. Tak ada orang boleh kata hari ni tak ada ustaz, tak nampak pun dengan mata kita. Sekarang orang tak boleh hujah lagi. Tak boleh hujah lagi. Bermakna bukan benda yang tidak nampak dengan mata dia tak ada. Ada. Bukan kita sahaja. Kalau kita nak tengok sekarang ni COVID kan, COVID tu, virus tu kita tak nampak dengan mata, tapi menjadi ketakutan. Sampai sekarang kita pakai topeng. Sampai sekarang ketakutan bagi kita. Seperti mana saya sebut dulu, current dan sebagainya. Maka wajib atas tiap mukallaf itu beriman kepadanya dengan beriktikad bahawa mereka ada sebagai salah satu daripada makhluk Allah. Dia merupakan makhluk Allah juga. Tidak sah iman seseorang kalau tidak beriman kepada adanya malaikat. Walaupun dia sembahyang, dia puasa, dia tak percaya kepada adanya malaikat, maka iman dia tak sah. Bila iman tak sah, maka segala amal yang lain itu akan ditolak. Dalam Islam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati dan fikirkan, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, termasuklah bab niat. Niat ni tuan-tuan kita aja sendiri. Antara kita ambil sembahyang, bila kita dah siap nak sembahyang tarawih ini, kan lama 20 rakaat. Kadang-kadang kita dah makan macam-macam, tiba-tiba kita terkentut. Orang lain tak tahu. Kita sembahyang terus ke ataupun kita ambil sembahyang?
Kita semayang ke kita ambil semayang? Orang bukan tahu. Kita pergi ambil semayang. Walaupun orang lain tak tahu. Tapi atas yakin kita, iman kita bahawa Allah Ta'ala tu tahu. Mau tak mau kita ambil semayang. Kan? Kita berdiri solat semayang subuh tadi. Lintas saat usalli pada kita sebut semayang subuh, tapi kita sebut aku semayang pada maghrib. Dalam hati kita. Tuan-tuan teruskan ke ataupun berhenti? Dalam bab tadi salah tadi dalam bab itu tadi. Jadi itu daripada sebesar perkara bab niat tadi, yang benda kecil niat aluk aja tadi, dia termasuk sampailah kepada sebesar-besar perkara. Kalau bersedekah tadi separuh sebiji kurma. Saya cakap dengan tuan-tuan jangan balik. Dalam lepas kuliah ni saya nak bagi tuan-tuan sesuatu. Jangan balik lepas kuliah saya nak bagi tuan-tuan sesuatu. Tuan-tuan pun tunggulah. Tunggu. Habis aja saya kata tuan-tuan beratur seorang-seorang. Ustaz nak bagi apa Ustaz? Ada, rahsia. Apa Ustaz nak bagi? Rahsia. Ni untuk raya. Apa dia Ustaz? Rahsia. Tiba-tiba saya keluarkan sekotak kurma ajwa. Saya potong 2, seorang separuh. Buat buka puasa nanti Agak-agak tuan-tuan kata apa? Agak-agak ni tuan-tuan cakap apa? Aku ingat menyumpah kalau sekotak kurma mana sabar. Tetapi Allah dia bukan tengok jumlah sekotak kurma. Allah Ta'ala nak tengok kita ni laksana tak perintah dia. Seperti mana saya sebut bagi tuan-tuan tentang solat subuh 2 rakaat. Kalau boleh dipilih tawaran, agak-agaknya orang pilih apa? Kalau boleh pilih. Bayar RM20 atau semayang subuh. Saya ingat semua orang akan bayar RM20 tak ada je. Aku pun silap raya bayar RM20. Silap-silap raya. Kan? Itu tak betul? Tapi kita semayang juga subuh. Sebab apa? Sebab iman. Hari ini dalam bulan Ramadan, tawaran Allah besar. Amal yang sunat dapat pahala wajib. Amal yang wajib berlipat kali ganda. Sebab tawaran itu, dia bukan bagi dekat dunia. Dia bagi dekat akhirat. Kalau kedai Proton X70 dekat Tanjung Agas, tuan, dia offer. Ada 15 buah. 15 buah kereta dia offer dengan harga RM10,000. Biasanya RM120,000. Dia offer RM10,000 aja. Masanya pukul 3 pagi sampai pukul 3 suku. Agak-agak tuan-tuan orang tunggu buat apa? Agak-agak. Aku ingat pukul 12 tengah hari orang dah tunggu dah. Kan? Itu tawaran dunia. Tapi akhirat ni tentang kita sembahyang, kita puasa. Ini tawaran ni akhirat. Jauh orang yang percaya, maka dia akan terus buat. Tidak beriman kepada segala perkara yang berhubung dengannya, mereka disebut dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan Rasulnya telah beriman kepada Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Dia percaya. Nabi pun percaya, maka kita pun kena percaya. Tak percaya, rosak. Saya buka dalam kitab Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, dalam hidup manusia ni, kata dia, kalau kitab itu tajuk dia Kul hazihi sabili, katakanlah sesungguhnya inilah jalanku. Dalam kitab itu dia menggariskan, tuan-tuan, ada 13 sifat yang akan menyelamatkan hidup manusia di dunia ni, insya-Allah. Dan dia kata ada 10 sifat yang mencilakakan, membinasakan hidup manusia dekat dunia ni. Saya rasa saya belum pernah sebut kat sini. Dalam kitab tu tebal.
Qul hazihi sabila, katakanlah sesungguhnya inilah jalan aku. Di antara dia kata perkara yang membinasakan hidup manusia ni ialah rasa ragu-ragu terhadap agama. Ya ke Ustaz? Ya ke? Kita cerita tentang neraka. Ya ke neraka ada Ustaz? Kita cerita tentang syurga. Ya ke ada syurga Ustaz? Kita cerita buat baik dibalas dengan baik. Ya ke Ustaz? Nah, sebab itu kalau tuan-tuan pandang, perhati dalam Quran ni tuan, banyak perkataan yang diulang-ulang. Di antaranya ayat yang saya baca tadi, fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Di antaranya wailu yauma idzil lil mukazzibin. Di penghujung Quran tu kita dah nak khatam kan? Dah khatam kali pertama kan? 15 bulan dah khatam kali pertama insya-Allah. Jumpa tu kita baca tadi. Sama juga bila sampai Ramadan. Sampai Ramadan ya tuan, saya suka merenung antara perkataan-perkataan yang rajin banyak sangat diungkap dalam bulan Ramadan. Bila banyak ungkap tu bermaknanya dia penting. Kalau kita bawa kereta, dulu gambar tengkorak pangkah. Bukan dia suruh ngundi tengkorak. Pangkah tengkorak. Dulu ada tak gambar? Sekarang gambar tu macam tak berapa nak ada. Orang yang tak faham tanya apa tu? Ni kawasan berantu. Orang tak faham. Ada yang bengkak-bengkok. Ini kawasan apa? Ini ular sawu banyak. Jaga-jaga. Masa kita kecil-kecil beria-ria lah kita tengok macam tu. Gambar tengkorak. Ni jaga-jaga. Masa kecil-kecil dululah. Tapi bila dia dewasa, oh ini kawasan kerap berlaku kemalangan. Ini berlaku begitu. Maka sebegitu juga Quran. Dalam perkataan kalau kita tengok dia banyak kali ulang, menunjukkan penting. Dalam bulan Ramadan, antara perkataan yang paling banyak sekali diucap ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku, pimpin aku jalan yang lurus. Itu nombor satu. Yang kedua, takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, nak jadi orang bertakwa sehingga menjadi rukun khutbah. Yang kedua. Yang ketiga, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran ni, bulan Ramadan ni turun padanya Quran. Disuruh banyakkan baca Quran. 3. Yang keempat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kelima, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Taubat. Ni perkataan yang selalu diungkap dalam bulan Ramadan tadi. Begitu dia tadi. Maka disebut di sini sikit lagi tuan. Dan malaikat tak ada nabi. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarri. Iman itu ialah kamu bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar baik dan jahatnya. Itu menjadi dalil-dalil wajib pada kita mempercayai akan para malaikat. Jadi sikit cukuplah sampai situ. InsyaAllah kita menyambung kembali pada minggu hadapan pada muka surat yang kedua. Malaikat itu termasuk dalam perkara gaib. Kita tak nampak dengan mata kita, tapi dia ada. Yang susahnya tak nampak, nak percaya ada tu yang susah. Kesan daripada adanya malaikat, macam mana dan macam mana tuan. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu. InsyaAllah kita sambung balik pada lain masa, lain ketika nanti tuan-tuan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah
Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Dua-dua untuk juga.